kita ada satu wawancara yang akan kita bawakan pada hari ini sebagai menutup segmen terakhir kita di Rampai Pagi itu Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam 2022. Apa yang akan kita bincangkan? Kita bersama tetamu undangan kita di pagi ini. Dan Alhamdulillah di sebelah kanan saya terus saja saya perkenalkan kepada ada penonton Yang Mulia Tuan Skardi bin Kadiri, Pegawai Pelajaran Kanan Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum selaku Setiausaha Kejohanan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Gembira rasanya dapat bersama dengan Tuan Skardi pagi ini. Terima kasih. Sebelumnya selamat datang ke Rampai Pagi dan terima kasih di atas masa yang diluangkan ya. InsyaAllah. Pagi ini untuk bersama kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita ini di rumah yang ingin serba sedikit mengetahui juga nih berkenaan dengan Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam ke-1. Rasa-rasanya ini jolong kali diadakan ya. Di tahun 2022 masih. Jadi sedikitlah mungkin Tuan boleh berkongsi kepada kita latar belakang Kejohanan ini. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB ya kerana berkesudian untuk menjemput pihak Kementerian Pendidikan hadir bagi sesi wawancara pada pagi ini untuk menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam kali pertama tahun 2022. Jadi latar belakang mengenai dengan kejohanan ini sebenarnya sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum memang setiap tahun menganjurkan kejohanan-kejohanan yang dibukakan penyertaannya kepada para pelajar dari peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat pusat tingkatan 6. Tapi dimaklumkan juga bahawa Kementerian Pendidikan adalah menjadi ahli kepada kaunsil di luar negara seperti ASEAN School Sports Council dan juga ASEAN School Sports Federation. Jadi memandangkan kepada penglibatan dan penyertaan negara Brunei Darussalam di majlis-majlis sukan tersebut di peringkat sekolah, di peringkat antarabangsa dan juga regional lah. Jadi adalah sampai satu tahap di mana Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum ingin menaik taraf kejohanan-kejohanan yang dianjurkan selaras dengan syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak-pihak Majlis Sukan peringkat regional dan antarabangsanya. So itulah kejohanan-kejohanan yang dianjurkan dulu secara berasingan sekarang disatukan menjadi satu kejohanan yang besar bagi peringkat sekolah dan ia dipanggil Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam atau secara ringkasnya BDSG Brunei Darussalam School Games. Jadi itulah sebenarnya sedikit sebanyak latar belakang mengenai dengan Kejohanan Sukan Sekolah Brunei Darussalam. Alhamdulillah ya. Memang setiap tahun Kementerian Pendidikan ada menganjurkannya kesukanan-kesukanan tertentu. Tetapi alhamdulillah melihat kepada aktifnya ya dengan aktiviti kesukaan dan juga kegiatan tersebut ya, maka timbullah idea dan juga dibuatlah ya Brunei Darussalam School Games ya ataupun Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam yang mana ini merupakan kali pertama ataupun julung kalinya diadakan tahun 2022 masih. Iya, kita juga ingin mengetahui apa sebenarnya matlamat kejohanan ini diadakan. Okay, matlamat kejohanan ini ialah untuk mengenal pasti atlet-atlet pelajar yang berumur 18 tahun dan ke bawah yang mempunyai potensi dalam bidang sukan yang boleh diserapkan nanti ke pasukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam yang akan menyertai kejohanan-kejohanan sama ada di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Jadi melalui kejohanan ini nanti dapat kita lihat atlet-atlet yang terbaik akan bertanding dan mereka ini hala tujunya ialah untuk menyertai sukan-sukan yang lebih tinggi tahapnya antarabangsa ya insya-Allah daripada hasil Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam ini nanti ya. Kalau itu matlamatnya bagaimana pula dengan objektifnya ni tuan? Okey, objektif pertama ialah untuk mengenal pasti ataupun mencungkil bakat-bakat pelajar dalam bidang sukan. Jadi ini sudah dapat direalisasikan dengan penyertaan bagi kejohanan tahun ini seramai 696 atlet
akan bertanding Wow. mewakili seluruh Brunei Darussalam dan mewakili 6 kluster. Maksud 6 kluster di sini? 6 kluster ia akan mewakili setiap kluster tersebut ada beberapa sekolah. Okey. Jadinya mereka ini adalah yang terbaik daripada sekolah-sekolah tersebut dan akan bertanding mewakili klusternya. Jadi itu yang pertama, objektif pertama. Objektif yang kedua ialah untuk meningkatkan dan mengukuhkan rangkaian kerjasama di antara institusi-institusi pendidikan di negara Brunei Darussalam. Ini dapat direalisasikan dengan setiap kontingen tersebut. Mereka ada beberapa sekolah kan tu di dalam kontingen dan kami nampak peningkatan kerjasama di antara setiap sekolah-sekolah tersebut. So di dalam setiap kluster untuk kejohanan ini ianya bukan hanya daripada sekolah-sekolah kerajaan tetapi ianya juga terdiri daripada sekolah-sekolah swasta dan juga sekolah-sekolah di bawah pengajian Islam, sekolah-sekolah Arab. Jadinya sebelum ini diorang ada melakukan selection dan juga latihan-latihan serta perhubungan daripada kerjasama di antara mereka untuk menjadikan kontingen tersebut adalah sebuah kontingen yang mantap untuk bertanding nanti pada BDSG. Dan objektif yang ketiga ialah untuk meningkatkan dan mengukuhkan lagi rangkaian kerjasama di antara Kementerian Pendidikan dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Jadi untuk makluman, acara ini bukan hanya melibatkan Kementerian Pendidikan sahaja, tetapi ianya juga melibatkan agensi-agensi lain, contohnya Kementerian Hal Ehwal Agama, iaitu daripada pelajar-pelajar sekolah-sekolah Arab tu, dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, khususnya dalam peminjaman prasarana-prasarana sukan yang akan digunakan nanti. Dan juga ianya juga bekerjasama dengan persatuan-persatuan sukan dalam membantu dari aspek teknikal pelaksanaan dan juga ada agensi-agensi yang lain seperti pasukan kadet polis, pasukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, pasukan Bulan Sabit Merah dan pengakap. Jadi diorang ini akan membantulah. Jadi ianya bukan saja daripada Kementerian Pendidikan tetapi ianya adalah secara keseluruhan banyak yang memainkan peranan dan terlibat bagi acara ini. Jadi antara syarat-syarat penyertaan bagi kejohanan ini? Okay, syarat-syarat kejohanan ini penyertaannya mereka hendaklah bersekolah di negara Brunei Darussalam dan berumur 18 tahun dan ke bawah. Status kerakyatan mereka boleh terdiri daripada rakyat negara Brunei Darussalam, penduduk tetap ataupun yang berstatus kad pengenalan hijau. Dan mereka ini cuma dibenarkan untuk menyertai satu jenis sukan saja. Okay? Dia boleh ia ikut acara-acara lain. Contohnya ia ikut acara olahraga. Dia lagi boleh ia ikut ke acara badminton dan renang. Saya mesti fokus kepada satu. sukan. Ini bertujuan untuk memberi lebih banyak peluang kepada atlet-atlet lain untuk menyertai kejohanan ini. Baik, ya, itulah syarat-syarat penyertaan bagi kejohanan ini. Seorang individu dengan satu jenis sukan sahaja. Ya. Baik, apakah sukan-sukan yang ditawarkan? Ini yang ingin kita ketahui bersama nih. Okey, buat permulaan untuk BDSG kali pertama ini hanya 4 acara sukan akan dipertandingkan, iaitu badminton, olahraga, renang dan sepak takraw. Pemilihan 4 acara sukan ini adalah berdasarkan 4 sukan utama yang selalu dipertandingkan di peringkat serantau, di peringkat ASEAN ataupun ASEAN School Games. Satu kami memfokuskan kepada 4 acara ini. Tapi bagi acara olahraga, ianya juga akan melibatkan acara-acara bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas. Jadi untuk kali pertama ini kami membukakan acara-acara berkeperluan khas untuk sukan olahraga. Jadi tadi pun Indah mau meninggalkan pelajar-pelajar berkeperluan khas untuk sama-sama
berpartisipasi menyertai kejohanan ini. Itu dia. Olahraga, badminton, sepak takraw dan renang. Ya. Dan juga kita ingin mengetahui apakah antara format pertandingan dan juga sistem pertandingan ini. Okey, penyertaan bagi kejohanan ini, ianya setiap sekolah tersebut akan mewakili kluster. Untuk makluman, kluster di Negara Brunei Darussalam khas untuk kejohanan ini ada 6 kluster yang melibatkan seluruh sekolah di Negara Brunei Darussalam di semua daerah akan menyertai. Jadi setiap kluster cuma dibenarkan untuk menghantar satu kontingen. Satu kontingen, dan penyertaan swasta dan juga pengajian Islam adalah secara jemputan, iaitu menyertai di bawah kluster-kluster yang telah ditetapkan bagi setiap bagi kejohanan BDSG tahun 2022. Jadi maksudnya 6 kluster seluruh negara Brunei Darussalam, kita ada 4 sukan sebentar tadi. So 4 kali 6 lebih kurang 24 orang peserta. 696 peserta. 600 keseluruhannya. Keseluruhannya. Tetapi kluster tu macam, maksud saya itu nanti 6 kluster ini bertanding sesama mereka ataupun macam mana? Akan bertanding di antara semua kluster. Semua kluster. Ataupun juara sahaja daripada kluster itu yang akan bertanding. Atlet-atlet terbaik yang akan bertanding mewakili kluster masing-masing. Oh, begitu. Okey. Begitulah. Faham. Sudah mula faham. Saya fikir macam satu kluster ini, satu sekolah, satu kawasan dibuatkan pertandingan, yang juara sahaja nanti akan dihantar mengikuti BDSG. Yes. Begitulah ya. Memang begitu. Tapi setiap acara ia ada kota-kotanya kan. Contohnya macam olahraga 100 meter, setiap kontingen boleh menghantar 4 orang peserta mewakili kontingennya. Bagi kategori lelaki dan juga bagi kategori perempuan ada 4 orang peserta. Jadi suatulah jumlah keseluruhannya menjadi 696 orang peserta. Sepak takraw sudah 3 orang, simpadan lagi lain. Itu format. Itu yang kita terlepas pandang ya. Itu format. Jadi sistemnya sama. Okey, sistem tertakluk kepada sukan. Ia ada kalah mati, knockout, dan juga ada menggunakan secara liga. Itulah ia punya format bagi kejohanan ini, itu mengikut sistem format yang memang lazimnya dianjurkan oleh pihak penganjuran sukan. Tadi kalau keramaian 96 atlet. 696. Okey, 696. Baik, itu anggaran keramaian ya. Itu anggaran keramaian atlet. Yang untuk sama-sama mengikuti kejohanan sukan sekolah ini. Baik, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali. Satu angka yang agak besar juga. Sedikit sukar untuk kita ni fahami, tetapi alhamdulillah jelas juga ya dikongsikan oleh Tuan sebentar tadi bagaimana kita ni mendapatkan para peserta-peserta ini tadi ya. Baik, kalau kita ada 6 kluster, kita ada berapa tadi olahraga, badminton, sepak takraw dan juga renang ya. Berapa jumlah pingat dan juga hadiah yang ditawarkan? Okey, jumlah pingat secara keseluruhan ialah 213 pingat. Itu pingat emas, perak dan gangsa. Bagi badminton sebanyak 4 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa akan ditawarkan. Bagi olahraga sebanyak 39 pingat emas, 39 pingat perak dan 39 pingat gangsa. Bagi acara renang sebanyak 26 pingat emas, 26 pingat perak dan 26 pingat gangsa. Manakala bagi sepak takraw sebanyak 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Baik ya. Jadi ada beberapa pingat yang disediakan ya bagi 4 olahraga ini tadi. 4 jenis sukan ya, acara sukan ini tadi ya. Jadi antara hadiah-hadiah lain yang ditawarkan? Okey, pihak penganjur juga menyediakan hadiah untuk olahragawan dan olahragawati terbaik. Itu satu sahaja.
seorang lelaki dan seorang perempuan. Jika keseluruhan lah. Jadi untuk olahragawan ianya akan dikiralah berapa paling banyak pingat yang diperolehi. Okay. Dan juga sama juga bagi perempuan. Jadi di sepanjang kejohanan tersebut akan dilihatlah yang mana mendapat paling banyak pingat. Iya. Jadi Tani sudah mengetahui hadiahnya, keramaian dan sebagainya, tarikh dan juga tempat yang akan diadakan ini. Okay, ianya akan bermula 19 hingga 26 November. Acara yang pertama akan dipertandingkan ialah acara sukan renang, iaitu pada 19 dan 20 November, bertempat di kolam renang Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah. Jadi dan seterusnya diikuti dengan acara badminton pada 21 dan 22 November, hari Senin dan hari Selasa. Dan pada 21 November akan diteruskan juga dengan acara pembukaan rasmi bertempat di Dewan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah. InsyaAllah bagi pembukaan rasmi akan dihadiri selaku tetamu kehormat oleh Yang Mulia Dr. Syamsiah Zuraini Kencanawati binti Haji Tajuddin, iaitu Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Seterusnya bagi acara Sepatakrau akan diadakan pada 23 November hingga 25 November bertempat di Dewan Sekolah Sukan. Dan akhir sekali ialah acara olahraga akan diadakan pada 23 November sehingga 26 November. Dan pada 26 November akan dilangsungkan juga insya-Allah majlis penutupan rasmi yang diadakan di Kompleks Sukan Tutong. InsyaAllah akan hadir selaku tetamu kehormat nanti ialah Yang Berhormat Menteri Pendidikan Datin Seri Setia Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh. Dan di kesempatan ini juga ingin mengalung-alungkan orang ramai untuk menyaksikan kejohanan ini bagi sama-sama memeriahkan dan menyokong atlet-atlet muda kita ni di dalam kejohanan itu nanti. InsyaAllah ya. Jadi bagi orang ramai yang ingin mengikuti perkembangannya BDSG ini nanti, mungkin ada sebarang laman sesawang ataupun akun media sosial yang boleh dikongsikan untuk kita sedikit sebanyak mendapatkan update ataupun kemas kini sekitar perlawanan tersebut, dan juga mungkin boleh berkongsi nanti di mana tempat sukannya, siapa yang akan bertanding dan sebagainya. Okey, jadi pihak jabatan ada menyediakan Instagram untuk diikuti oleh para peminat-peminat sukan khususnya sekiranya ingin melihat dan menyaksikan kejohanan ini, iaitu info.dcce.bn dan juga melalui Instagram Kementerian Pendidikan Brunei. Jadi ada dua Instagram yang boleh pihak orang ramai untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai dengan kejohanan ini. Alhamdulillah ya. Tadi kita ada poster, sempat juga kita paparkan kepada penonton-penonton kita ni di bahagian bawah poster tersebut ada Instagram info.dcce.bn dan juga ada laman sesawang moi.gov.bn dan ada juga Facebook Department of Co-Curricular Education Brunei dan juga ada Twitter di sana ada email maksud saya info.dcce@moi.gov.bn. Jadi itulah mudah-mudahan Auda dapat mengikuti perkembangannya sekitar aktiviti sukan yang berlangsung pada aktiviti tersebut Baik, hasrat daripada pihak penganjur sendiri. Okey, alhamdulillah kejohanan ini merupakan salah satu pencapaian Kementerian Pendidikan khususnya dalam menaik taraf sistem dan juga format pertandingan ataupun kejohanan-kejohanan dianjurkan oleh di peringkat sekolah. Dan ianya adalah diaturkan agar selaras dengan piawaian dan juga matlamat di peringkat serantau dan antarabangsa
agar ianya akan dapat menjadi platform dalam mengetengahkan atlet-atlet kita ni menghadapi kejohanan-kejohanan yang akan mereka sertai, dan juga bagi Kementerian Pendidikan sendiri untuk penganjuran-penganjuran yang berkenaan sebab negara Brunei Darussalam juga akan terlibat dalam penganjuran-penganjuran kejohanan-kejohanan di peringkat serantau dan juga antarabangsa pada masa akan datang. Dan yang kedua, ianya memberi pengalaman dan kemahiran yang berharga bukan saja kepada para pelajar tetapi juga kepada agensi-agensi yang berkenaan dalam menyediakan peluang ataupun platform yang terbaik dalam penganjuran sesebuah kejohanan, khususnya di peringkat pengurusan, pertandingan dan teknikal. Jadi melalui ini kita ni akan dapat menaik taraf penganjuran kita ni lah. Dan seterusnya memang ianya bertujuan untuk tadi mencungkil bakat-bakat para pelajar agar penyertaan kita ni nanti di peringkat serantau dan antarabangsa akan mendapat hasil yang lebih baik. Itulah hasratnya daripada Kementerian Pendidikan. Baik, Alhamdulillah. Itulah sedikit ruangan wawancara yang sempat kita bawakan kepada audio penonton pagi ini. Kejohanan sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam julung kalinya diadakan bagi tahun 2022 masih ini. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tun Sukardi bin Kadiri, Pegawai Pelajaran Kanan selaku Setiausaha Kejohanan yang telah pun bersama kita pada pagi ini. Kita doakan kejayaan buat aktiviti yang akan dilaksanakan ini nanti dan insyaAllah kita akan bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.